alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Amin. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Noliah binti Haji Kasmuri, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemuruh Iman dalam kuliah duha hari ini. Langsung daripada Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan mendapat kesempatan kita di sini penjauhan insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemuruh Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi yang barakah ini, kita sambung kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama insya-Allah. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وسلم. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk di dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim, dengan penuh kasih sayang, serahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Admin petang saya sihat tak Kak Ajah Nuri ni? Sihat Kak Ajah? Bunda sihat bunda? Benda yang tak ada di screen lah Ustazah. Ya, sihat bunda, semuanya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk tak nampak. Bakal bunda Kak Azrina sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin insyaAllah. Moga semua dalam kebaikan. Saya pun sihat. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zaini kerana menyuarakan kesihatan tu untuk seluruhnya lah. Seluruh yang bersama. Keluarga besar Gemuruh Iman ini selalu betang. Boleh nak cakap Ustazah? Ya Kak Nuri ni. Ustazah, nak minta doa. Angah dah masuk ward baru pergi pagi ni tapi tak tahulah masuk ward ke tidaknya. Siapa? Angah ahli nak bersalin. Oh masya-Allah, tabarakallah subhanallah. Baru pergi tu. Diberikan kemudahan. Dia pergi tu takut, dia menangis-nangis, takut tak apa cakap dia. Takut. Dia takut. Suruh suami dia daripada dia. Suami dengan dia. Ada. Kalau suami dia ada, suruh dia baca surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 4. Insya-Allah, moga-moga Allah permudahkan untuk kelahiran ini. Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 4 ataupun ayat 1 hingga 5 insya-Allah. Surah Al-Insyiqaq tu belajar tafsir semua ni. Nama surah apa Al-Insyiqaq ni? Kau dah tanya, aku tanya lah pagi ni. Apa makna Al-Insyiqaq? Tak tahu. Jangan nak tunduk aja Kak Amnira dengan Kak Azrina. Kakak yang lain surah Al-Insyiqaq. Siapa boleh bagi jawapan? Saya belanja balik Malaysia ni. Dalam bilik ni dia nak jawab juga, dia tak termasuk. Terbelah. Kau dah tengok online. Tak jumpa. Tak kira. Ayah. Orang surah dia swipe.
Masa dulu melahirkan tak baca surah ni Ustazah. Sekarang baru tahu. Alhamdulillah. Terima kasih Masya Allah. atas Al-Insyiqaq informasi. itu adalah dia akan maksudnya akan terbuka dengan luas lah. Maksudnya akan berada gempa bumi itu akan terbuka dan terbelah. Maka dia akan memudahkan. Antara salah satu daripada sunnah minta maaf. Dia bukan daripada, dia tak ada dalil yang khusus daripada sunnah Nabi SAW. Tetapi para alim ulama menyatakan bila mengamalkan surah ini, moga-moga ibu yang ingin masanya bersalin itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akan terkeluar dan mudahnya baby itu akan dilahirkan insya-Allah biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga permulaan yang baik ini pagi-pagi mubakiran, sabahan mubakiran, sangat pagi dekat Mekah Al-Mukarramah ni. Alhamdulillah Allah beri sempat untuk minum kopi je pagi ni. Alhamdulillah, jangan lupa belanja saya sarapan besok dekat Malaysia. Dah subuh belum Ustazah? Masya-Allah, boleh. Dah subuh? Dah selesai subuh, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Selesai Jom subuh. kita ke KL. InsyaAllah. Saya balik 18 jangan lupa. Saja nak bagi tahu lah kan. InsyaAllah. 15. Wow. 18. Baik. Okey. Note. Okay. Moga-moga Allah SWT yang memberi izin pada pagi yang penuh barakah ini di sini dan juga di Malaysia yang masih pagi dan juga sekitarnya, boleh jadi di Brunei Darussalam dan juga di Singapura dan di mana pun berada sahabat-sahabat yang bersama, Allah redha dan Allah memberikan kefahaman dengan majlis ilmu ini. Terutamanya majlis ilmu ini adalah kelas fardu ain dan dia adalah kewajipan untuk diri dan jiwa kita untuk menyempurnakan segala kewajipan kita selepas kita belajar tentang tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya, juga bagaimana kita belajar tentang melembutkan jiwa dan diri dan seluruh jasad kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga amalan kefahaman ini akan menyelamatkan kita dalam seluruh apa yang telah Allah berikan tanggungjawab yang paling utama, dan akhirnya kita sama-sama semuanya akan memasuki bukan saja ke dalam surga Allah itu berbondong-bondong, malahan bidunil hisab insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Kita mulakan pengajian kita ini sekali lagi untuk memperbaharui niat kita dengan bacaan niat sebelum pengajian dan sedikit amalan bacaan sebelum pengajian ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah, wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, wad du'a ila al huda, wad dalalata ala al khair, ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني الصغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب
عندك يوم القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita doakan seluruh yang diberikan ujian akan diberikan kemudahan. Mereka yang mendapatkan rezeki yang luas akan diberkati segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apabila mendapat rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki di mana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia kita pada hari ini dan memberikan izin untuk menghadiri majlis ilmu yang pada kehidupan kita ini adalah satu keutamaan yang besar, insya-Allah. Hari ini kita akan menyambung dalam bab perkara-perkara makruh kita berwudu. Kita dah selesai tentang perkara-perkara sunat sebenarnya, tetapi penerangannya belum habis sangatlah. Tapi saya cuma nak buat revision sekali lagi Kak Azrina. Perkara kalau tak silap saya perkara yang ke-8. Untuk sunat wudu itu 8. Lepas tu saya teringat semula, rupa-rupanya kalau kita berjaya mengamalkan sunat-sunat wudu ini 14 hingga 15, rupa-rupanya dah efisien dah Kak. Sebab, dengar tak suara saya? Boleh dengar? Alhamdulillah clear Ustazah. Teruskan. Saya okey, saya bergerak. Tadi macam tak bergerak. Mungkin line saya kalau kurang dengar tu bersabarlah sedikit ya. Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Bila kita boleh buat antara 12 hingga 13 sunnah ini, sebenarnya kita orang perempuan ni dah cukup efisien dah. Sebab 4 ataupun 5 daripadanya adalah hanya untuk orang lelaki. Tidak pada orang perempuan. Contohnya janggut. Janggut tu, kemudian menyapu seluruh kepala sehingga belakang. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita atas lagi Kak. Ni dah selesai. Menyapu tu dah selesai, menyapu. Salah, bawah ke atas mendahulukan yang kanan ni. Mendahulukan yang kanan ni kira untuk semualah. Tapi yang sebelum mendahulukan yang kanan ni, kebanyakannya adalah lebih utama orang lelaki yang melakukannya. Tetapi ada yang boleh diikuti oleh orang perempuan kecuali beberapa perkara. 2-3 perkara yang memang ada khusus hanya untuk orang lelaki. Menyelati janggut. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Tadi saya cakap apa tadi? Kepala yang seluruhnya itu adalah untuk orang lelaki. Orang perempuan kalau sampai ke belakang nanti rambutnya panjang. Jadi dia takkan sampai ke bawah pula kan. Tapi kalau nak buat juga sampai paras. Tahu paras? Tahu paras? Hat. Paras tu orang Jawa cakap. Hat tu dia sampai sini lah. Tapi kalau tak buat orang perempuan tak apa, tu orang lelaki punya hal. Okey? Dan seterusnya, bagi lelaki dan perempuan, mendahului yang kanan. Cerita kanan ni, saya minta maaf lah. Saya bukanlah sensitif. Saya agak terkesan lah. Lagi-lagi kalau saya duduk dengan jamaah-jamaah saya ni, apa saja yang kalian angkat, apa saja yang kalian berikan, please lah. Walaupun sebenarnya waktu wuduk je, yang sebenarnya Nabi SAW berdasarkan idza tawadda'tum fabda'u bi atas sikit Kak. Kenapa tak nampak tulisan dia? Itu bawah, atas. Atas tu naik atas. Ini. Atas sikit. Naik kan. Idza tawadda'tum fabda'u. Dia tak ada makna dia kat bawah tu Kak. Oh, Ustazah nak tengok makna ke macam mana? Saya tak faham. Tulisan Arab ke macam mana? Oh, tak ada makna. Tulisan Arab dan makna dia. Makna dia tak ada tu. Makna tak ada. Gimana? Tak tahu dalam PDF ni je. Kita tengok buku lah makna dia. InsyaAllah. Okey, silakan. Bukan bacaan dia bahasa Arab dia. Iza tawadda'tum fabda'u bi asal dia lain ayat dia tu. Ni Ustazah, dia terpadam ni. Nampak dia punya titik bar pun hilang. Ya. Okey, dalam kitab apa? Sekejap Okey, kat sini. Mana dia? Dia tak lari. Dia terpadam. Sikit-sikit bantu saya. Saya tak ada kitab Ustazah Muhammad. Ustazah tak ada lah dalam ni.
Bahasa Dia- Melayu dia. Bahasa Makna dia, Melayu dia, okey, yang ni Dia mendahulukan sebelah kanan. kanan. Okey, ada mendahulukan kanan. Ha. Dia hanya ni je, mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Lepas tu Ibnu Itu Majah sepatutnya dia ada. telah meriwayatkan, terus yang tu je. Apabila kamu berwuduk, Ya. maka mulakanlah dengan anggota kanan. Ya. Maksudnya fabda'u patutnya dia biyaminikum, bukan bimayaminikum, bukan. Biyaminikum sepatutnya tu. Saya tak tahu kenapa dia bimayaminikum. Nanti saya cek saya punya PDF lagi satu. Sebab benda yang sama juga. Nanti saya share dengan admin lah untuk perelokkan benda ni. Kalau saya punya PDF dengan kelas yang satu lagi tu lebih mudah untuk difahami, saya akan guna yang tu lagi lepas ni insya-Allah. Baik, Jadi Ustaz. ceritanya Dalam bahawa buku tak ada Arab. apa dia? Dalam buku tak ada yang Arab. Tak apa. Dalam bahasa Melayunya apa? Apabila kamu Berwuduk, maka mulakanlah dengan anggota kanan. dan Yang tu je. Lepas tu ada berkenaan fardu wuduk yang lain juga menjadi dalil. Itu je. Kepada perkara di okey. atas. Dia mendahulukan yang kanan. Jika Nabi SAW mendahulukan satu syariat itu, sebab berwuduk ini adalah syariat Allah. Dia adalah ibadah. Dia adalah permulaan kepada satu ibadah yang lebih besar, iaitu solat. Kalau solat tu besar, kalau tak ada permulaan ibadah ni pun solat tu tak boleh diterima dan tak boleh diguna pakai. Jadi ketika berwuduk ini, sunnah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi apa hukumnya kalau tiba-tiba berwuduk mendahulukan yang kiri? Pernah dengar tak persoalan tu? Melanggar sebab tertib dalam rukun. Ustaz Zain. Tertib dalam rukun. Macam mana tu ayatnya tu? Tertib tu salah satu rukun wuduk, betul tak? Kalau kita tak ikut tertib tu mencacat ke membatalkan? Masya Allah, takut. Ada tak dalam rukun wuduk tu cerita tentang tertib mengatakan bahawa kena guna kanan dulu? Oh, dia tak sebut tertib kena guna kanan, tapi dia tertib ikut urutan. Okey, faham? Pandai. Ini baru belajar fiqh. Tadi ada soalan, ada seorang sahabat tu tanya, habis tu kalau guna kiri, sah ke tak kita punya wuduk? Sah. Sebab dia masih ikut turutan, cuma dia tak beradab. Ya, itu jawapan yang paling tepat. Dia masih ikut urutan sebab rukun wuduk ada ikut urutan mana yang didahulukan. Tetapi betapa beradabnya Nabi SAW mendahulukan yang kanan itu adalah sunnah yang besar di sisi Nabi SAW. Jadi semua perkara, okey, next baru boleh faham agaknya kalau atas bawah ni ke mana nak pergi. Hadis berkenaan fardu wuduk juga menjadi dalil kepada perkara tersebut bahawa perkara yang sebelah kanan ini adalah perkara yang diutamakan dalam sunnah Nabi SAW. Dia contoh saja-sajalah kan. Tiba-tiba nak berwuduk, kita gunalah kaki kiri dulu, tangan kiri dulu. Kemudian kaki kiri, telinga kiri dulu. Dan ketahuilah yang mendahulukan kiri ini adalah daripada syaitan yang direjam. Yang suka kiri ni syaitan. Jadi siapa-siapa yang suka belah kiri, habis tu kalau left-handed macam mana Ustazah? Left-handed tu dia lain. Tetapi berusahalah apabila dia bercerita tentang ibadah, bercerita tentang perkara-perkara yang membawa kepada perkara-perkara kebaikan, try hard. Perkataannya berusahalah. Berusaha untuk apa? Untuk menggunakan sebelah kanan pula. Sebelah kanan berbanding sebelah kiri. Terutamanya apabila berkaitan dengan ibadah, wudu dan juga perkara-perkara ibadah lain. Apabila kita memulakan segala perlakuan kita dengan bismillah, maka segalanya akan menjadi ibadah. InsyaAllah. Okay? Itu yang keberapa? 7 ke 8? Roman tu saya tak ada kira sangat. Tadi 8. Tengok dia kira balik daripada atas. Tak pandai lah. 8, 9, 10 saja. Menggosok-gosok tangan. Yang ke-10 adalah menggosok tangan atas anggota ketika masuk. Macam ni Menggosok tangan ni, sepatutnya wuduk ni dia lalukan air je. Kita gosok tu adalah sunnah. Ni. Orang ingat gosok tu adalah rukun wuduk tu. Tidak. Dia basuh tangan je. Basuh tangan tu maksudnya lalukan air basuh. Rupa-rupanya menggosok tangan atas anggota ketika membasuhnya adalah sunnah
berdasarkan hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wa radu'an, di mana Nabi SAW berwudu, baginda bersabda, hakadha yadullah. Beginilah caranya sambil menggosok-gosok. Ini adalah sunnah. Ya Kak Rawazah Ali, nak tanya, silakan. Angkat tangan nak tanya ke Kak? Kak Rawazah. Kak Ustazah, terangkat. Terangkat. Main kau orang dalam kelas ni. Sebab aku pandang sikit, tiba-tiba sebab tadi kan, masuk-masuk ramai je angkat tangan. Ustazah. Oh, tertekan jangan tertekan sangat Kak. Bagi gembira lah duduk kelas fiqh ni walaupun banyak benda nak kena tegur Jangan tertekan Terima kasih. Minta maaf. Minta maaf. Okey. Tak ada masalah Kak. Saya ingat kalau nak tanya saya bagi ruang lah. Itu je. Tak ada masalah. Tak payah tunggu sampai akhir. Nanti lupa apa nak tanya. Siapa nak tanya je. Saya masuk dalam poket mungkin dia tertekan kat dinding. Baik. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kata Nabi SAW begini caranya. Maka perkara itu adalah perkara sunnah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan daripada Musnad Imam Ahmad. Seterusnya berturut-turut. Jangan tiba-tiba tengah wuduk tu. Berturut-turut ni. Next. Hilang banyak betul lah kau punya PDF ni Kak. Oh hilang Ustazah kata saya punya Sabar je lah. Sekejap, berturut-turut saya bantu baca kat sini insyaAllah. Berturut-turut itu membasuh anggota wuduk secara berturut-turut dengan tidak putus. Yakni sekira-kira ia membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama kering. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang lalu. Okey. Kemudian lagi? Itu je yang atas. Okey, tertinggal kat atas ada Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya 4/39 daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah berwuduk lalu baginda melakukan demikian iaitu menggosok. Itu menggosok dah selesai. Berturut-turut Kak, bukan atas bawah dia. Yang betul-betul okey. 14, lepas tu dia masuk 14 lah melebihkan membasuh bahagian. dah habis bab tu. Atas sikit berturut-turut ni. Okey. Ni je lah Ustazah bab berturut-turut ni. Lepas tu dia dah bersederhana menggunakan air. Right. Bagi hadis yang tadi tu, bagi makna dia. Dan cerita berturut-turut ni, ibu-ibu kalau tengah ambil wuduk, sebab itu jangan berbual. Nanti terlupa nak basuh seterusnya. Itu namanya berturut-turut. Dia tidak boleh diganggu dengan perkara lain. Sesungguhnya, cerita tentang saya tak pasti kenapa ada bahagian atas dua siku dan buku lali tu. Cuba turunkan sikit lagi Kak. Sebab dia terpadam tu kan. Dekat buku cakap apa sebenarnya? Ustazah, dekat buku tak ada hadis ni hari ini berdasarkan hadis ni. Tak ada. Oh ya ke? Dia hanya ada yang tadi Imam Ahmad beriwayatkan tu. Lepas tu nombor 13 tu yang saya baca tadi tu. Berturut-turut iaitu membasuh anggota wuduk tu. Lepas itu anggota wuduk dekat buku apa? Lepas berturut-turut tu, sorry. Okey, saya baca lagi sekali. Berturut-turut iaitu membasuh anggota wuduk secara berturut-turut dengan tidak putus. Yakni sekira-kira ia membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama kering. Oh, ni soalan saya kat Ustazah hari tu. Okey, jumpa dah. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang lalu. Masya-Allah. Next. Next terus pergi nombor 14. Apa nombor 14? Yang ni. Tapi dalam buku tak ada yang ni. Dalam buku melebihkan membasuh. Ada benda tertinggal ni. Next saja baca dalam buku apa? Jangan tengok dalam PDF, tengok dalam buku. Baca dalam buku nombor 14. Melebihkan membasuh bahagian kepala dan membasuh. Ini hadis untuk yang ke-14. Yang tadi tu dah 15 kat sini PDF ni. Dia terlanggar tu satu. Oh, nombor dia tak sama. Ini Kak Azrina ni tengok buku pun ke atas ke bawah juga rupanya. Betul. Kak Amira dia tak membantu pula. Dia tengokkan je kawan dia. Okey. Saya tak nak kacau kakak saya. Dia terconcentrate. Saya okey je. Dia menjawab juga. Okey Kak Azrina. Atas sikit Kak Azrina. So bermaksud hadis yang ada dekat PDF ini adalah untuk perkara yang ke-14. Betul? Tadi 13 lepas tu 14. Ya. Okey, turunkan sikit. Turun. Sini Sini
Ni dah pergi Ini dah perkara makro. Turun tu maksudnya ke atas Oh, kan. naik atas lah. Sabar je lah, ya Allah. Hai Azrina. Astagfirullahalazim. Manakah Lagi sikit, lagi kecerdasanmu, wahai Azrina, pagi ni, ya Allah? Lagi sikit Kak Azrina. Jangan tak konsentrate sangat. Dah minta izin Ustaz belum ni belajar hari ni? Dah, Atas sikit. dah. Masya Allah. Okey, atas sikit. Atas sikit. Okey. Okey, cukup. Okey. Cerita lepas berturut-turut ni adalah cerita selepas tu adalah dalam kitab. Lepas berturut-turut tadi ceritanya apa? Berturut-turut lepas tu melebihkan, membasuh bahagian. Ya. Lepas berturut-turut ada melebihkan. Dalam berturut-turut tu, dia adalah cerita tentang tadi sesungguhnya dia tidak al-mualat. Istilah dia dalam bahasa fiqh adalah al-mualat. Berturut-turut ni dia tak boleh dikacau dengan benda lain. Itu sunnah. Tapi kalau dia tidak berturut-turut, dia boleh mendatangkan perkara itu tidak sempurna saja. Bukan tak sahau. Dia tak sempurna je ibadah wuduk tu. Berturut-turut itu adalah berkaitan tentang apa dalam kitab, dalam buku ya? Sikit lagi, minta maaf saya. Berturut-turut iaitu membasuh anggota wuduk secara berturut-turut dengan tidak putus. Lagi? Sekira-kira ia membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama Jangan kering. sampai tak kering. Ah. Kita basuh muka ni, satu, yang pertama. Dah wajib selesai dah. Tiba-tiba kita nak buat perkara yang sunat untuk nombor 2 dan nombor 3. Tak adalah kau tiba-tiba pergi dapur kejap, lepas tu kau baru basuh yang kedua. Itu kira kering dah muka, baru nak tambah. 2 dengan 3 nak dapatkan perkara sunat. Sedangkan sekali itu sudah memadai menyelesaikan wajib yang pertama. Begitulah keadaannya. Bermakna nombor 2 dan nombor 3 itu adalah sunnah. Tapi kalau buat nombor 2 makruh. Nanti kita tengok perkara makruh. Nanti jawapannya dia dekat perkara makruh. Okey. Kemudian akhirnya selepas berturut-turut dah selesai berturut-turut, lepas tu dengan tidak putus. Lepas tu dah itu habis. Okey, kerana mengikut perbuatan Nabi tu. Itu dah selesai. Okey, lepas tu melebihkan membasuh. Seterusnya sunnah melebihkan membasuh atas sikit. Bahagian kepala ni terpadam ni kat sini kan. Ya, bahagian kepala lepas tu. Bahagian kepala dan membasuh bahagian atas daripada 2 siku. Ni Ustazah. Kalau kepala, ibu-ibu tengok kepala masing-masing. Jangan tengok kepala saya sangat, tapi tengoklah saya dulu. Depan ni tengok masing-masing punya. Kepala ni seluruh tau. Ya. Sebenarnya mazhab Syafi'i hanya sebahagian daripada kepala saja. Tetapi sunnah dalam mazhab Syafi'i, dia seluruh kepala. Kepala ni bukan atas ni je. Sini kepala, sini kepala. Nampak tak? Muka saya tak bergerak. Nampak Ustazah? Nampak? Begini. Maksudnya kalau nak melebihkan, nak basuh sini boleh, nak basuh sini boleh, nak basuh sini boleh. Dia tak semestinya sampai belakang. Yang penting melebihkan. Daripada biasa kat sini, boleh lebih sampai sini, boleh lebih sampai sini, lebih sampai sini. Macam tu. Mudah-mudahan nampaklah. Tapi kalau nak lebih sampai belakang boleh tak? Boleh. Ini mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah. Dia memang sampai belakang. Tu yang sampai ke depan balik tu. Itu mazhab dia orang. Tapi mazhab Imam Syafi'i melebihkan tu maksudnya daripada sini sikit, lebih sampai sini pun dikira lebih. Lebih sampai sini pun dikira lebih. Sebab itu sapu sini, sikitlah atas ke atas sikit. Itu dikira melebihkan. Hal ini berdasarkan. Itu kalau kepala. Manakala kalau bahagian 2 siku, kan siku sampai sini kan. Masing-masing nampak siku masing-masing. Ya. Kenal tak siku masing-masing? Ada. Kak Amnira tak kenal siku. Aku tunjuk siku ni Kak. Ni siku. Kat siku Mira kalau tak kenal. Tak kenal. Bukan tak kenal. Ustazah kata nampak siku masing-masing. Tak nampak. Dia lain buruk Ustazah pagi ni. Sama je dah. Dia dah lah lama tak masuk kelas aku yang lain. Lepas tu dia buruk kat sini. Okey, dengar baik-baik. Ni siku Kak. Nampak ni? Subhanallah. Nampak ni? Nampak tak bucu dia ni? Mata siku. Ya. Yelah. Bucu ni, kalau kita tak panjangan, kita bukan basuh sampai sini tau. Lebihkan sedikit sampai daging tu. Ke atas sikit. Tetapi, Nabi SAW bersabda, atas sikit Kak, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah. Hadis tu. Qurran muhajjalina min atharil wudu. Wa man istata'a minkum an yutila qurratahu falyaf'al.
Wa fi riwayah inda Muslim falyutil qurratahu wa tahjilahu. Ini ada dua hadis Dalam riwayat ini ada dua hadis. Satu riwayat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak silap kat sini bawah sikit ya. Al-Bukhari dan Muslim. Satu Muslim, Ni. satu lagi hilang lah betul lah PDF ni. Nanti aku bagi PDF lain lah. Atas sikit. Imam Muslim. Imam Muslim dengan dalam buku apa? Al-Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Muslim dan menurut Bukhari riwayat dan juga Muslim. Imam Muslim. Ya. Al-Bukhari 136 dan Muslim 246. Okey, patah balik dekat hadis tadi kak. Hadis yang sama. Ya, hadis yang sama. Belum siap lagi ni cerita ni. Ha. Cerita ni sangat menarik. Ibu-ibu kalau tak buat lepas ni aku tak tahu. Harap-harap ibu-ibu dekat Gema Nur Iman ni dan seluruh yang mendengar ni berkali-kali, termasuk yang dekat saya, dekat sebelah saya ni, dia dah masuk kelas saya ni banyak kali ni. Yang duduk dalam yang sebelah saya ni, dekat dalam bilik saya ni lah, jamaah ni, jamaah saya ni, Kak Azlinda ni. Aku sebut nama dia pagi ni. Ibu-ibu dah tahu di mana umatku pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Umatku tu siapa? Kita kak. InsyaAllah. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Akan diseru dalam keadaan kepalanya, dua tangannya dan kakinya dalam bercahaya kerana kesan daripada wuduk. Oleh itu, sesiapa di kalangan kamu yang boleh membasuh bahagian kepalanya yang lebih, maka lakukan. Dalam riwayat yang lain, dari Imam Muslim, dari Imam Bukhari, maka hendaklah dia, atas sikit, next. Tak ada dah. Hilang juga lagi tu. Sambung dalam buku. Oleh kerana itu, sesiapa di kalangan kamu yang boleh membasuh lebih di bahagian kepalanya, maka buatlah. Next. Itu dah saya dah baca. Sampai situ je. Okey, maka hendaklah dia membasuh dengan lebih. Betul lah Kak Zarina ni. Oh, yang ni menurut riwayat, betul? Menurut Ya, riwayat lain. di sisi Imam Muslim, maka hendaklah dia membasuh dengan lebih di bahagian kepalanya dan juga atas daripada siku kedua-dua tangan serta atas daripada buku lali kedua-dua kaki. Itu yang tertinggal, yang dalam PDF tu tak ada. Ya, Tapi dalam kitab ada. Dalam bahasa Arab ada. Bahasa Melayu yang tak ada kat situ. Jadi, buku tak ada bahasa siku Arab. ni lebih sampai sini. Nampak siku saya kan? Saya tunjuk sekali ni. Kalau lebih, ada satu riwayat lain dalam kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin, dia sampai ketiak. Ya. Ketiak dan sampai bahu. Kalau boleh lebih kan? Nak bagi lebih. Kalau tapi lebih sikit sampai sini pun sudah memadai. Tapi dalam riwayat yang lain, Imam Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan Imam An-Nawawi, mereka melebihkan sampai ke bahu. Dia pergi atas kat sini ni. Dia pergi sapu je, sapu bukan basuh tau, sapu je. Air daripada basuhan tu, dia lebihkan sampai ke atas. Kemudian riwayat lain ada satu sampai ke ketiak. Riwayat yang lain mengatakan sampai ketiak tu akan menjadi putih dan bercahaya kelak di hari akhirat. Masya-Allah. Itu pengamalan tambahan. Lepas ni ibu-ibu, tapi jangan banyak sangat air. Sapu air daripada air yang kita letak kat tangan kita tu, naikkan, sapu. Berusaha sikit. Kalau tak boleh atas, pergi bawah sikit sampai ketiak. Dan ketiak kita tu akan basah sedikit, bukan basah banyak. Basah pula baju. Habis tu kalau pakai baju, seng-seng lah lengan tu sampai mana yang boleh dilebihkan. Tapi kalau lepas mandi, kan kita pakai sebahagian baju kan ataupun sebahagian tuala tu, maka kita boleh wuduk sampai lebih sampai bahu insya-Allah. Kalau tak boleh buat hari-hari, jangan tak buat dalam seminggu sekali. Hari Jumaat terutamanya. Besok dari Jumaat dah besok. Besok dari Jumaat insya-Allah. Maka yang lebih itu di hari akhirat. Okey, naik sikit kak lagi hadis tadi, bahawa dia akan menjadi cahaya. Hadis tadi tu. Hadis tadi. Dia akan min asaril wudu'i. Dah betul tadi tu. Okey. Okay. Dia akan menjadi bercahaya kerana kesan daripada wuduk sebab dilebihkan. Tapi kalau tak lebih, kurang, itu tak sah.
Kalau kurang, dia tak sah. Maksudnya buku siku sampai sini. Dia basuh sampai sini. Ini budak-budak dulu kita selalu kurang. Orang tua jangan kurang dah. Kalau ngam-ngam tu alhamdulillah, itu wajib. Tapi kalau lebih, dia akan mendapat cahaya di hari akhirat kelak. Insya-Allah. Moga-moga wajah kita lebih ni, muka dah tak boleh lebih sangat wajah sebab dia ngam-ngam je kan. Tapi kepala ni sebahagian kepala. Tapi kalau dilebihkan, dia akan bercahaya. Di hari akhirat nanti, yang dia bercahaya ini bukan sahaja yang sebelum ni kita belajar tentang muazzin, malahan mereka yang berwuduk juga. Bila dia melebihkan seperti mana saranan daripada Nabi SAW ini. Dan rupanya ditambah lagi dengan pengamalan para ulama-ul amilin. Mereka ulama yang sangat-sangat menghayati bagaimana nak melebihkan mendapat cahaya itu. Seperti salafus salih, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan yang sezaman dengannya iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka melebihkan anggota itu untuk mendapatkan lebihnya cahaya itu. InsyaAllah. Next. Ustazah, jawab sebelum Ustazah pergi next. Yang pada berturut-turut tadi tu Ustazah. Ustazah ingat tak saya pernah tanya, macam contoh lelaki dia pergi jemaah, dia ambil uduk tapi dia basuh kaki di masjid. Maknanya inilah dia punya huraian dia kan. Maknanya perbuatan kalau dia berturut-turut, jadi akhirnya dia tak melakukan perkara sunnah aja sebab dia dah buat yang wajib. Maknanya sunnah lah benda tu. Walaupun Ya, sunnah. tapi kering tak batal lah maknanya kan. Yang saya faham. Dia kalau ikut berturut-turut tu, dia nak dapat pahala sunnah tu jangan sampai kering. Okey. Kalau dia dah kering, tak dapat lah. kalau dia kering, dia kalau dah sampai masjid dah kering. Okey. Tapi boleh tak untuk buat perkara tu, dia ada riwayat mengatakan benda tu harus. Jadi buatlah yang sunat, jangan buat yang harus. Baik. Yang sunat itu lebih afdal daripada perkara yang dibolehkan. Ceritanya tak batal lah wuduk ni kan. Dia tak cerita batal, yang penting dia dah, yang pertama tu dia dah selesai. Yang wajib adalah sekali. Betul tak? Ya. Yang wajib adalah sekali. Selebihnya adalah sunnah. Tapi kalau yang dua tu nanti, dia akan tengok dalam bab yang makruh pula nanti. Next. InsyaAllah. Terusnya. Sampai. Mana? Tidak bercakap-cakap ni, kiblat. Ni bersederhana menggunakan air. Bersederhana menggunakan air tanpa berlebihan dan tidak membazir ni boleh dilihat dekat Mekah ni. Kalau dekat Mekah Madinah ni semua orang boleh buat perkara-perkara yang sederhana ni. Air secawan, air apa? Allah SWT Muhammad apa? Air Zam-Zam secawan tu boleh buat wudu. Kat Malaysia tak ada sebaldi, tak habis kau, tak wudu. Betul lah. Kat sini memperkenalkan air Ustazah. Itu namanya membazir. Innal mubazzirina kanu min ahwati syayatin. Wala'udzubillah min zalik. Bazir kerja sahabat. Tapi itulah kelebihan kita kat Malaysia ni, dia dah manja sangat. Air banyak, waktu banyak, semua banyak. Jadi semua dia relax je. Tapi bila tak ada air, menggelabah dia tu lain macam dekat Malaysia. Bayangkan setiap hari kita orang lalu lalang ni nak pergi masjid dekat sini, saya bagi tahulah. Saya rasa sesiapa yang pernah di sini pernah lihat suasana ni. Diorang nak berkejar untuk semayang sebab diorang kan boleh semayang dekat luar sampai luar daripada kawasan Masjidil Haram kan. Diorang hanya pegang sebotol air ni dekat tepi jalan tu, diorang duk ambil wuduk. Cukup lah tu. Selesai wuduk dia. Tak ada pergi ambil satu baldi, ada 2-3 gayung, tak ada. Tak guna paip, tak guna apa. Inilah yang dikatakan sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kana Nabi SAW yatawaddau bil muddi. Secupak air je. Dan secupak air itu berlaku pada pandemik bila kalian guna spray. Itu pun satu spray tu pun kalian tak habis. Pada waktu tu kalian sedang melakukan sunnah Nabi yang besar. Cuba balik semula zaman tu. Tak selesa lah Ustazah, kita nak buat yang sunnah, yang lebih tadi tu pandai. Yang atas tadi tu lebih. Tapi lebih jangan berlebihan. Itu bijak. Tetapi Nabi kata, dalam berlebihan itu, sebab itu mengambil wuduk ni, yang pertama itu yang betul-betul. Yang kedua, yang ketiga, tidak terlalu berlebihan. Tetapi kita melebihkan pada kadar yang
sekadarnya. Moga-moga sunnah Nabi yang nombor berapa ni saya pun tak tahu ni, XIV ni. Moga-moga memberikan kebaikan dan memberikan kita ketenangan diri dan jiwa supaya tidak membazir dalam berwudu. Apatah lagi apabila kita dapat air yang banyak. Subhanallah. Selamat beramal ya ibu-ibu. Moga-moga Allah berikan kita panduan ini dan kita menjaga sunnah Nabi yang besar ini. Seterusnya menghadap kiblat ketika berwudu. Ini kerana kiblat merupakan arah yang paling mulia. Nombor 17. Terima kasih Kak Asia. Menghadap kiblat. Betul ke? Ni 17 Alhamdulillah. 16. Berapa? Ada kiblat nombor 16. Tak, Mira, Okey, buku dengan PDF tak sama. Oh, okey. Apa dia? Dia tak dengar. Tak, buku dengan PDF tu number tu tak sama. Okey. Jadi nombor 16 ke, nombor 14 ke, nombor berapa ni pun menghadap kiblat ketika berwuduk. Habis tu dalam bilik air, ingat tak kiblat kat mana? Takkan rumah kalian tak jumpa kiblat. Ini sunnah. Kalau buat, dapat pahala. Terima kasih admin. V adalah 5. Jadi kalau X dengan V, 15 lah tu kan? 8 campur 5. Macam tu lah kan gitu kan? Betul? 13 10 lah. Boleh lah. Nanti kita belajar matematik. Nanti kita cari guru matematik pula 15 tu, 15, 16. Kenapa guna nombor tu Kak Amnira Saya ni. tak ambil belajar lepas tu nombor tu. Ya Allah betul. Tak alert lah nombor tu. Jadi moga-moga lepas ni kita alert lah insyaAllah. Terima kasih admin Kepada Iman memberikan panduan tu. Nombor roman, betul nombor roman. Orang nak belajar untuk kitab-kitab ni memang dia memang kena sulit sikit. Semua nak senang aja, nak jadi apa kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Bukan marah. Bagi tahu. Menghadap kiblat ni, kalau tak boleh dalam bilik air ataupun dalam tempat wuduk tu, dia tak menjadi kesalahan. Dia menjadi sunnah. Tapi kalau boleh berusahalah. Kalau contoh dekat rumah saya, dekat Johor Bahru tu, kiblat saya adalah akan terbelakang. Kalau saya pegang pipe saya tu, maka saya sengitkan badan saya sikit. Budak KBSR tak belajar betul. Budak KBSM yang belajar dulu. Tua dah kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Ketika berusaha tu, saya cuma berusaha nak mengikut sunnah Nabi saja. Walaupun dia tak berapa betul-betul directly memang pada kiblat. Okey, dekat bilik saya dekat Mekah ni, pipe dia tak menghadap kiblat. Tapi saya boleh alihkan badan saya hadap kiblat. Sebab kiblatnya adalah menghadap ke kiri sikit je. Kak Zlina, ni dapat ilmu hari ni. Harap-harap 2 hari kat sini ni, hadapkan sikit badan kepada kiblat. Usahalah kerana ia adalah sunnah yang mulia. Kerana kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Jadi kita usahalah. Ibu-ibu tahu kat rumah ibu-ibu, kat mana tempat ibu-ibu berada. Kalau dekat masjid ke apa, kadang-kadang pipe dia kan berpusing kan. Kadang-kadang dia membelakangkan kiblat. Walaupun ada dinding. Kita tahu kiblatnya ke mana. Maka pusinglah tempat yang mengarah kiblat itu supaya kita mendapat pahala sunnah untuk yang keberapa ni saya tak pasti. Seterusnya, tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Next. Hilang lagi. Atas sikit. Next. Back. Zah, nak tanya sikit pasal kiblat ni boleh tak? Ya, okey. Kalau macam arah kiblat kita solat tu kan, tersasar sedikit, boleh tak? Kalau sengaja, tak boleh. Kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, boleh. Tak ada masalah. Tapi orang yang nampak dia tersasar tu kena betulkan. Kalau dia tahu. Kalau ibu-ibu pergi cari media sosial, sekarang banyak dia yang tengah buat perkara tu. Dia tersasar kemudian dibetulkan. Tapi sebelum tersasar tu betulkan dulu. Ketika sebelum mula nak solat. Okey. Ini perkara benar. Dekat Masjidil Haram ni. Dekat Masjidil Haram ni dia punya kiblat, dia ada marmar tu. Dia punya marmar tu memang menengah arah kiblat. Ada marmar tu pun ramai je. Di kalangan manusia yang pelbagai daripada bangsa ni, dia tak ikut marmar tu.
benda dah ada guideline tapi tak nak ikut juga. Sebab dia rasa dia dah nampak Kaabah tu dia dah macam tegak. Sedangkan dekat Masjidil Haram, sesiapa yang pernah sampai ke Masjidil Haram ni, belum habis lagi. Nanti saya bagi tahu ni. Bila dia tak nampak tu, kadang-kadang ada beberapa hari ni, saya nampak ada, boleh jadi dari bukan Malaysia punya jemaah lah, negara lain. Dia orang ni dah letak, dah ada benda tu, dia orang letak sejadah tapi sengit. Bila saya betulkan, dia orang akan macam, dia kata dah nampak kiblat. Lepas tu saya tunjuklah marmar tu. Sebab marmar tu adalah guideline yang paling tepat. Apa? Arah kiblat yang paling tepat kalau dekat Masjidil Haram ni. Nanti Kak Zinda boleh ambil gambar nanti tunjuk. Itulah, dia memang satu kotak, satu orang. Tapi kalau tak belajar ni, tak belajar fiqah ni, minta maaf saya cakap, tu yang dia orang sembarangan aja tu. Yang penting dia nampak Kaabah. Walaupun Kaabah tu depan mata, tapi dia ada guideline dekat sini. Apatah lagi kalau kita dekat Malaysia, mana ada kita nampak Kaabah. Kita cuma ada penanda arah saja. Dan kena tanya penanda arah yang benar adalah daripada Jabatan Agama yang akan menetapkan kiblat tu ke mana. Sebab itu ada hukum-hukum istiwa tu. Kan? Kerap kali istiwa tu ada untuk kita check and balance kita punya kiblat supaya lebih tepat. Soalannya tadi tu, adakah tidak sah solatnya apabila salah tu kena qada ke? Bukan kena qada, kena ganti ke? Tidak. Kalau tak tahu, tak. Tapi kalau sengaja, dia kena ganti. Dia sengaja, benda tu dah ke kanan, kau pergi kiri. Contoh kita dah tahu. Tapi kalau ditakdirkan kita masuk hutan, hutan ni kita nampak matahari je tau. Tiba-tiba matahari tak ada, hujan lebat. Jam tak ada, apa tak ada dia punya penanda aras tu, tak ada. Subhanallah. Ketika itu, di mana pun arah untuk solat dibolehkan sebab tak jumpa. Tapi ketika tengah sembahyang tu, ada orang datang daripada kumpulan belakang, dia tahu arah kiblat. Dia kena betulkan yang salah tu. Jadi ketika dibetulkan, jangan keraskan badan. Itu namanya keras hati, bukan keras badan. Dibetulkan tak nak tengah sembahyang. Apatah lagi kalau jarak, dia tak rapat. Softnya tak rapat. Ditarik, dia tak nak. Itu namanya keras hati, bukan keras badan. Ini banyak berlaku bagi orang perempuan. Orang lelaki tak sangat. Orang lelaki ni dia tahu pergi masjid, dia tahu macam mana nak rapatkan soft. Orang perempuan ni, saya minta maaf lah ibu-ibu. Bukan nak salahkan orang perempuan. Tapi itu, yang tu aku tak cakap Itu saya cakap keras hati dia. Lebih-lebih ni dia. Bukan. Mudah-mudahan bukan keras kepala lah. Keras hati je. Sebab dia dengan keras hati, lepas tu dia kerahkan badan. Ketika dia kerahkan badan tu, kau tarik je badan dia bagi tegak. Dan rapatkanlah dengan kita untuk rapatkan soft. Kalau dekat mana-mana masjid di Malaysia, dia akan cakap, luruskan soft, rapatkan soft. Orang lelaki selalu dengar. Orang perempuan dia sekali-sekala je datang. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian, kalau kalian berhajat untuk pergi masjid berjamaah, lembutkanlah hati kalian mengikut apa yang disunatkan dan yang digalakkan oleh Rasulullah SAW ini. Supaya kita ini menepati sunnah Nabi. Tidaklah sembahyang jaraknya, ya Allah, jauh daripada orang lain. Melainkan ada sakit dan dia kena duduk berlebihan sedikit. Itu tidak menjadi masalah. Jadi, akhir sekali, seterusnya, itu cerita tadi. Ustazah, Yang tak maaf. Saya pernahlah pergi umrah kan. Tadi Ustazah cakap pasal Batu Mama tu, itu tempat yang baru ke ataupun tempat lama? Sebab bagi saya lah, kita pandang Kaabah tu bukan kiblat ke Ustazah? Kat Masjid Haram. Kita semayang, kita pandang kita pandang Kaabah tu bukan kiblat ke? Betul kiblat, tapi dia ada diberi arah. Maka kita kena ikut marmar tu lah. Semua ada marmar, dekat mana-mana semua ada marmar. Daripada dulu pun memang ada tak? Daripada 2014 saya pernah pergi, sampai sekarang pun masih ada. Okay, itu adalah guideline yang paling tepat lah. InsyaAllah. Alright. Next. Itu dah habis dah?
Lagi apa? Tak baca yang tasyahud tu. Sebab kalau dalam buku dia terputus dekat ni, ini kerana mengikut Rasulullah SAW. Salam. Kemudian Lepas tu baru masuk nombor 18, tasyahud setelah selesai berwuduk dan berdoa, iaitu ni yang terpadam baris-baris ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya nak tanya, tadi saya kenapa cerita tiba-tiba pasal arah kiblat tadi? Ada orang tanya tadi? Memang sebelum tu, lepas menghadap kiblat ketika wuduk kerana ia adalah arah yang paling mulia. Lepas tu masuk dunia yang terpadam ni. Tidak bercakap-cakap. Okey, sekarang yang tu. Jadi tidak bercakap-cakap ni adalah satu sunnah. Tapi kalau boleh bercakap, dia tak membatalkan wuduk pun. Tapi dia makruh nanti. Ada dalam bab makruh kalau tak silap saya. Lepas ni. Okey. Dan akhir sekali, apabila kita tidak bercakap-cakap itu kerana mengikut mengikut dalam kitab apa? Dalam kitab? Mengikut Rasulullah SAW. Lagi? Lepas tu terus masuk ni. Nombor 18, tasyahud setelah selesai berwuduk dan berdoa, iaitu okey. Dan yang akhir sekali adalah berdoa dengan membaca tasyahud itu seperti mana? Apa Kak? Bacakan sikit sebab kat sini tak cukup ni. Saya minta maaf. Okey, saya baca dari nombor 18 yang dalam buku Tasyahud setelah selesai berwuduk dan berdoa, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku menyaksikan, kejap, ni ada maksud dia kat sini. Aku bersaksi. Ya, kat bahawa sini tiada Tuhan. Ya. Saya nak baca ni. Teruskan. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan aku menyaksikan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Imam Muslim 234. Jadi apabila kita habis wuduk, terus saja kita tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minta maaf. Bila lepas baca tu baru baca doa lepas wuduk. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ibu-ibu kalau lepas wuduk baca apa? Baca yang ni lah. Yang mana? Yang mana? Tasyahud dulu, lepas tu doa. Next. Sikit lagi atas. Habis. Okey, ada lagi ni sambungan ni. Ini ada tambahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ni okey tak? Amal tak? Amal tak? Yang ni saya tak baca. Ni tasbih kafarah kan? Ini selalu baca habis majlis Ustazah. Ngaku pula tu. Ngakulah jujur. Lepas ini kita akan amalkan ini. Sebab ini dalam kitab Al-Azkar. First time penambahan ni saya dapat. Masya Allah. Aku dah agak dah. Kau akan sebut Al-Azkar tu je sebab kau belajar benda tu. Aku dah agak dah. Itu je yang kau punya dalil dia. Saya baru perasan kat sini dalam kitab Imam Al-Azkar. Masya Allah. Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Masya Allah. Kita bonus lah. Hari ni belajar fiqh. Dapat belajar beberapa tambahan daripada amalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalunya habis belajar je. Ustazah, saya kan lepas doa tasyahud doa saya baca Allahumma inni as'aluka saya baca tu Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta sampai Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh. Ustazah, selama ni lepas ambil uduk memang baca subhanakallahumma bihamdika ni, tetapi tak perasan yang duk baca ni tasbih kafarah. Tak baca tasbih kafarah ni, baca lah 2 hari baca tapi tasbih kafarah yang dibaca ni Masya Allah. Benda beramal. Memang memang baca daripada atas ni sampai habis ni baca. Tahniah Kak Nurini. Hari ni mau tengok lah. Saya boleh bagi tahniah pada Kak Nurini lah. Tak sebab saya perasan. tanya apabila cerita Kak Azrina dengan Kak Amira, dia kata dia tak pernah beramal yang belakang. Kak Nurini pernah beramal. Saya dulu beramal ini dengan guru saya sebab belajar kitab Al-Azkar. Sebab kami dulu pernah belajar kitab Al-Azkar. Memang kena belajar kitab Al-Azkar tu. Sebab itu tadi bila kan dengar tadi sebelum Ustazah nak cakap ni, konon nak tanya Ustazah, saya ada baca doa ni nak tambah lah, kononnya terkejut ada. Okay, Alhamdulillah. Jadi moga-moga ibu-ibu sekalian ada 3 doa Kak Azrina. Back sikit.
naik atas, saya buat urutan dia. Dia kena permulaannya tasyahud. Tasyahud ni terus je. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Saya tambah ya. Wa ja'alni min ibadika solihin. Dia tak ada dalam riwayat Imam Tirmizi, tapi saya orang biasa. Saya orang biasa. Ada para guru, dia kata kenapa nak tambah-tambah hadis? Saya bukan nak tambah hadis. Saya nak tambah doa saja. Saya tak tambah hadis riwayat Imam Tirmizi tu. Tapi saya tambah pada diri saya sebab saya orang biasa, saya takut. Saya berdoa kepada Allah. Waj'alni min ibadika solihin. Moga-moga aku akan menjadi orang-orang yang hamba yang soleh. Sebab mak ajar macam itu, alhamdulillah. Saya baca yang tu Ustazah. Saya pun baca yang macam tu. Okey hari Saya ni pun semua. baca. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zaini. Dia ada guru kata benda tu sebenarnya macam menambah hadis. Jangan niat tambah hadis. Dia adalah niat tambah doa. Kena betulkan tu. Persepsi tu niat tu kena betulkan. Sebab kadang-kadang kalau kita sambung tu kerana dia bukan hadis. Dia adalah tambahan doa sahaja. Okey? Sebab Ustazah, tambahan dia dekat sini tadi kan, ya Allah maj'alni minat tawwabain wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadika solihin. Baru kita baca subhanakallah wa bihamdika tu kan. Ya saya. Ya betul. Betul, dah baca semua tu. Kat sini tak ada yang minas solihin tu. Min ibadika solihin ni tak ada dalam riwayat Tirmizi. Saya nak bagi kita betul-betul niatkan benda tu bukan hadis. Sebab riwayat Imam Tirmizi ni hadis sahih. Hadis sahih kebanyakannya dalam kitab fiqh ni. Jadi saya buat benda tu sebab tu saya cakap tadi. Saya orang biasa. Jadi saya berdoa pada Allah. Moga-moga selepas saya diberikan menjadi orang yang bertaubat mengikut hadis yang riwayat Imam Tirmizi ini. Moga-moga saya menjadi orang-orang yang sentiasa bertaubat dan bersuci. Moga-moga Allah menjadikan saya juga daripada golongan hamba-hamba yang soleh di sisi Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Barulah subhanakallah, next. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis riwayat Imam Nasa'i dalam amalan harian. Seperti kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ada juga amalan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam apa? Ghazali. Al-Ghazali rahimahullah. Ustazah, saya ada sambung lagi lepas waktu bulat tu. Baca apa pula? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh ke? Oh, Boleh saya ke? pun macam tu. Tambah. Boleh. Power. Itu Aku power. dah sebab ada tambung lagi. Dah tersambung. Kita sambung lagi situ. Ya. Power, itu power. Faham tak yang saya power? Apa? Kenapa saya cakap power? Alhamdulillah. Nak tahu kenapa sebab saya cakap power? Menutup Setiap doa. kali kita baca doa, kita tutup dengan selawat. Doa itu lebih dimakbulkan dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Walaupun baca doa makan. Sekejap ya, ada barang sampai. Astaghfirullahaladzim, boleh begitu kat sini pula. La ilaha illallah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Iklan, InsyaAllah boleh masya-Allah. teruskan kot Ustazah. Saya suka saya suka semua admin kat sini ni, dia sentiasa menyokong salah satu daripada lain. Walaupun lu cerita ada iklan lah, ada puas, betul lah dia orang ni. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya tutup sebab saya ada kelas pukul 6.30 ni, saya tutup perkara yang makro ni secara rawak saja dulu. Atas sikit Kak Azrina. Yang pertama, perkara makruh kita berwuduk. Dalam berwuduk ini ada perkara yang makruh. Nak doa apa? Sharekan boleh. Saya cuma baca yang pertama tu je. Kak Zaitul nanti boleh PM admin. Nanti boleh minta sama ada Kak Azrina ataupun Kak Amirah. InsyaAllah ataupun Kak Nurini atau mana-mana Gema Nur Iman punya admin. Ketika berwuduk ini ada perkara makruh. Perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kena faham dulu makruh tu apa. Makruh itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Tolonglah. Tinggalkan. Kalaulah kita buat perkara yang tidak disukai oleh Allah, bermaksud kita adalah daripada golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal na'udzubillah min zalik. Kak Zarina, awang kena tutup kamera sebab ni ada rakaman tau. Sebab
tak cukup tu kan, ada nampak aurat sikit, saya minta maaf. Yang pertama, menggunakan air secara berlebihan. Tadi ke atas sunahnya guna air yang sedikit. Bila menggunakan air yang berlebihan, macam manjanya orang dekat Malaysia, itu dikira makruh. Sampaikan kalau guna air, air yang dia melalui, yang maksudnya dekat sungai ataupun dekat laut, itu pun jangan membazir. Kerana ia bertentangan dengan sunnah dan maksud umum dalam ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampau. Next, berlebihan bermaksud melampaui had kesederhanaan yang biasa. Dan hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wa du'a. Akan ada di kalangan umatku golongan yang melampau ketika bersuci dan berdoa. Okey, kenapa dia kaitan dengan berdoa? Berdoa lebih-lebih tak boleh ke? Dia bukan doa lebih tak boleh. Doa yang sampai perbuatannya macam ni. Ya Allah sampai naik atas ni, sampai ketiak nampak ni. Itu berlebihan, tak boleh. Mazhab Imam Syafi'i tak buat benda tu. Mazhab lain pun sebenarnya tak buat. Tapi kalau kalian pergi, minta maaf cakap sebab saya berada di tempat di mana orang buat kat sini. Nabi tidak suka berlebihan. Sebab itu mengangkat doa ni, dia punya had untuk mengangkat doa. Tangan ni adalah dada. Irfa' yadaka itu adalah dada. Angkat tangan kau, dalam riwayat yang lain, diangkat tangan itu, bahawa berdoa itu bukan sampai menampakkan ketiak. Bukan. Apatah lagi orang perempuan. Lagi-lagi kalau buat umrah ataupun haji ni, dia ada kena buat tawaf. Tawaf tu dia kena istilam. Orang lelaki boleh tinggi ke tangan. Orang perempuan tak payah tinggi macam orang lelaki. Dia kena tutup sikit dia punya ketiak. Sebab kita istilam. Tapi ikut mazhab Imam Syafi'i lah. Ikut mazhab Imam Syafi'i. Ini tajuk lain. Tapi nak ceritanya masa berdoa itu, ketika berdoa jangan melampaui ketika bersuci. Dan Rasulullah mengingatkan jangan melampaui batas ketika berdoa. Sehingga berdoa itu menyebabkan kita macam rasa macam tak dimakbulkan pun ya juga. Sedangkan berdoa dengan kadar yang sederhana dan pengharapan yang tinggi sudah mencukupi. Allah memahami apa yang kita minta. Kadang-kadang kita doa macam biasa pun Allah bagi makbul. Apatah lagi kalau kita berdoa dengan khusyuk. Berbeza je khusyuk dengan berlebihan. Lain. Khusyuk ni kita betul-betul mengharap. Kita bertenang. Itu boleh. Tapi kalau ini contoh. Allah. Itu berlebihan. Itu tidak digalakkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Melampau kita berdoa maksud meminta sesuatu yang khusus dengan cara menyifatkan sesuatu. Itu pun satu berlebihan. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku pergi haji. Kalau tak bagi aku pergi haji ni, aku dah orang yang sangat rugi. Contoh macam itu. Itu melampaui batas. Dia takkan rugi ya. Tetapi kita kena berharap, ya Allah, sampaikanlah aku untuk menunaikan kewajiban ini dengan yang engkau izinkan dan dengan apa yang engkau telah tentukan. Itu tidak melebihi batasan kita. Kita nak sesuatu tu kita cakap ya gitu kan. Tak boleh ke gitu. Dia bukan sampai memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Nak tu juga macam kita kalau budak-budak kecil sampai dia berguling-guling dekat pasar raya, bukan macam itu. Tapi tak ada pun orang berdoa sampai guling-guling sekarang ni. Baru doa sikit lepas tu dia susuk, rupanya tertidur masa doa tu. Alhamdulillah min zalik. Moga-moga jangan begitulah ya. Ibu, itu makruh Seterusnya sikit lagi. Mendahulukan basuhan tangan dan dua kaki kiri. Yang tanya tadi tu, dia sah wuduknya, tapi makruh. Allah tak suka. Dia suka mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Ketika mana berwuduk. Boleh ke? Hukumnya boleh, tapi Allah tak suka. Wuduknya sah, tapi Allah tak suka.
kerana dia berlawanan dengan perbuatan Nabi SAW. Jadi apa saja yang kita buat kat dunia ni bukan saja wudu, apa sajalah. Kalau kita duk asyik guna tangan kiri. Semalam maghrib ke isyak, saya balik isyak. Ada seorang tu duduk sebelah hotel kami tu, duduk kat tepi tu santai-santai. Dia tengah minum. Saya duk pegang tangan dia. Saya cakap dengan dia, alal yamin ya hajjah. Orang perempuan. Saya cakap dengan dia, alal yamin. Tangan kanan saya cakap. Lepas tu dia, suami dia cakap, bil yamin. Suami dia cakap macam gitu kat dia. Tapi masa tu dia minum tangan kiri. Alhamdulillah. Orang minum air zam-zam, dia dapat ambil tangan kanan. Tapi ramainya orang minum air zam-zam tak mengikut sunnah Nabi SAW. Dia tidak menghadap kiblat. Sedangkan kiblatnya ada di belakangnya. Kita ni kat Malaysia duk carilah mana kiblat kan. Tapi kalau dekat Mekah ni, kan nampak Kaabah. Kan? Tu sunnahnya kan. Saya tak nampak lagi lah orang minum air zam-zam tangan kiri. Tak ada. Tapi orang minum air sirap, orang minum air oren, orang minum air teh, sikit-sikit tangan kiri, sikit-sikit tangan kiri. Minum air apa lagi kak? Air oren. Lepas tu kan, bila dah macam tu, duduk depan Ustazah Nolia pula kan. Saya cakap macam ni, tangan kotor Ustazah, tangan kotor. Saya tanya balik, yang kotor tu masuk dalam mulut ke? Kotor ke yang masuk dalam mulut? Kan tak kotor, kan makanan. Dia bukan kotor. Dia cuma macam kecah sikit je. Maka saya cakap, ampu. Ada orang tak faham pula ampu tu apa. Sini kak, kau pegang tangan kiri, kau ampu tangan kau gitu. Tapi ulama salaf, dengar baik-baik. Ulama salaf, ampu tu pun tak dikira sebagai perkara kebaikan yang menambah sebenarnya. Tapi oleh kerana kita ni lemah imannya, buatlah mana yang paling lemah. Moga-moga kita tidak mengiyakan. Cakap, tu minum tangan kiri. Ni kiri saya pegang tangan kiri ni. Walaupun nampak macam tangan kanan, tapi tangan kiri. Tapi berusahalah guna tangan kanan. Kerana wuduk itu makruh hukumnya mendahulukan yang kiri. Apatah lagi perkara lain selain daripada wuduk. Sama je dia mengikut. Ya Kak Zaini. Ustazah, saya pernah nampak orang makan dengan tangan kiri. Ya Allah, saya jijiknya. Jangan cakap gitu Kak Zaini. Dia makan tangan kiri. Makan tangan Tapi kiri. Tapi jangan cakap. Lepas ni Kak Zaini kalau nampak, terodong akan. Hati saya lah, hati saya kan. Yelah. Sekarang Kak Zaini dah cakap dekat mulut bukan dalam hati dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta maaf. Tapi kan Kak, itu ujian pada dia. Tak apa, tak ada masalah. Ini belajarlah. Bila Kak Zaini dah cakap macam itu, saya bagi tahulah bahawa ketika mana kita menampak orang lain buat kesilapan, kita jangan rendahkan dia. Sebab hadis kudusi semalam, siapa masuk kelas saya lah diskusi. Saya dah lama dah nampak Kak Amirah masuk kelas saya diskusi ya. Dan saya tak tahu kakak yang lain kan. Mungkin clash lah dengan kelas lain. Tapi semalam ada diskusi, sesiapa yang melihat di antara kalangan umat Nabi yang lain itu melakukan kesilapan, kita bersangka baik pada dia. Kalau lumpur bukan lumpuh. Kalau lumpuh, cari orang tolong suapkan. Kalau dah tak ada orang boleh suapkan, barulah dia dibolehkan pakai tangan kiri. Diharuskan. Kerana ada kekangan. Itu tak ada masalah. InsyaAllah. Yang ketiga, mengelap anggota wuduk dengan tuala kecuali keuzuran kerana sangat sejuk atau panas. Ini hanya berlaku pada negara ada musim sejuk dan panas. Dan kalau dia tak lap akan menyakitkan kulitnya. Kita jangan salah sangka dengan orang. Ada orang yang sakit kulit tiba-tiba dia lap. Lepas tu kita cakap lah, sunnah tau mazhab Syafi'i. Tak boleh lap. Makruh hukumnya. Kita tanya dulu dia. Akak kurang sihat dia lap ni tangan. Tak adalah, memang biasa lepas wuduk memang lap. Tak sakit pun. Ketika itu kita kena berdakwah pada dia. Mengelap anggota wuduk dengan tuala tanpa keuzuran adalah makruh di sisi mazhab Imam Syafi'i. Begitu. Kerana anan Nabi SAW utia bimindilin falam yamassahu. Ini hadis satu. Nabi SAW dibawakan tuala kepadanya, tetapi baginda tidak mengelapnya dengan tuala itu. Tapi ada riwayat yang lain,
dalam bab yang lain, dalam bab mengelap ni Nabi ada ambil dan Nabi lap. Dua hadis yang tidak bercanggah. Dua-dua boleh pakai. Sebab nak menunjukkan kalau dia ada kekangan, dia boleh dilap. Ada berapa lagi tu tinggal? Berapa? Banyak lagi Banyak je Ustazah. Kalau banyak lagi itu saja untuk hari ini insya-Allah. Ada soalan ni saya jawab sikit. Apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap perkara yang... Oh, Ustazah, dia sampai ni. Berlebihan dan melampau. Sampai sini. Yelah, ada berapa lagi baki? 1, 2. 2 lagi. Tapi 2 tu panjang tu. Nanti kita sambung insya-Allah. Ya, baik. Nanti kita sambung insya-Allah. Minggu hadapan saya dah sampai kat Malaysia insya-Allah. Moga-moga sampai kat Malaysia lah. Kalau diizinkan Allah. Okey, Kak Rosnani tanya, lepas mandi ambil wuduk nak pakai baju, kita lap bekas wuduk, macam mana Ustazah? Macam mana Ketika lepas mandi, ambil wuduk, boleh tutup Kak? Aduh, dah boleh tutup dah. Ketika mandi, dah lepas mandi, kita nak lap untuk mandi. Kita niat untuk lap mandi, bukan lap untuk wuduk. Tapi bukan lap wuduk sekali ke? Kalau boleh tak lap, itu lebih baik. Tapi kalau lepas mandi tu nak lap, niatkan lap untuk mandi. Bukan untuk air wuduk tu. Dan dia pun tidak menyalahi sebenarnya. Kan? Tapi dia akan mengurangkan kesempurnaan wuduk sahaja. Dia tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Soalan tak ada Ustazah, nak minta tolong Ustazah. Doakan Kak Ya, Wan. Minta Kak Wan ni sihat sepenuhnya. Terutama sekarang ni Kak Wan tengah mengidap, tak tahulah Kak Wan tiba-tiba bengkak tangan Kak Wan, kaki Kak Wan semua bengkak. Minta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syafakilah Kak Wan. La syifa'a illa syifa'uka ya Allah. La yughadiru saqama. Amin. Amin. Allahumma amin. Tahuran insya-Allah. Tahuran insya-Allah. Tahuran insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Kak Wan, kalau saya dah doakan ni, saya bagi sikit tips lah. Ya Ustazah, sila. Kalau boleh diterima pakailah. InsyaAllah Kak Wan boleh doa untuk Nabi Ayub punya doa. Supaya Kak Wan buat yang tu Ustazah. memberikan gambaran pahala syurga Allah. Dan dia akan membersihkan jiwa dan raga kita. Ya Boleh Ustazah, je itu Kak Wan doa. InsyaAllah. Ya Ustazah. Tapi kalau sakit tu, kalau dia membersihkan jiwa, kalau kita redha, mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan yang besar. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ustazah. Takut water, apa tu saya tak pandai baca lah bahasa Inggeris tu. Naikkan Kak Wan. Apa itu Takut apa kata water retention. Water retention kaki. Macam ada banyak air kat kaki. So kena tinggikan kaki. Naikkan kaki, yes. Naikkan kaki. Betul. Itu idea yang baik. Tapi kan Kak Wan? Ya saya Ustazah. Berapa hari dah sakit ni? Saya minta maaf. Daripada hari Sabtu Ustazah. Sabtu, Isnin, Sabtu, Rabu, 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu. Kak Wan tak sakit berapa lama Kak Wan? Alhamdulillah, itu yang Kak Wan bersyukur pada Allah setiap kali Kak Wan sakit. Daripada bulan puasa tu Kak Wan sihat Ustazah, sampailah kali Sabtu tu baru Kak Wan sakit Ustazah. Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah Allah dah bagi banyak sihat. Moga-moga sedikit sakit ini akan memberikan kita ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi minta doa, kita doakanlah. Jangan tak doa pula. Sebab doa itu akan menjadi satu penawar. InsyaAllah. Saja untuk pagi ni. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Saya silap bicara. Sebut-sebutlah nama kami tu Ustazah kat depan Kaabah tu Ustazah. Naknya pergi rindu siang malam Ustazah. Amin. Allahumma amin. Doakan kita semua. Amin. InsyaAllah. Boleh ketemu Ustazah dekat lain. Wafan Ustazah ilmunya. Amin insyaAllah. Ilmu ni Allah punya. Tak perlu minta halal dengan saya. Moga-moga Allah redha. Dan Allah redha tu nak tahu macam mana? Nak tahu tak Allah redha macam mana? Korang belajar. Bila Allah redha, korang amal. Itu belum cukup redha. Bila dah amal, kita kongsi ilmu itu. Dan perkara paling mudah hari ini untuk dikongsi adalah dengan resharing apa yang Gemenur Iman ada pada
YouTube Gema Nur Iman dan FB live saya, official page saya Ustazah Nur bintu Kasmuri. Saya serahkan kembali kepada admin pagi ni. Admin pagi kita untuk menutup majlis ilmu kita. Silakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. 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 Barakatillah. Ustazah Kunolia. Ustazah Kunolia. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur sangat dengan syarah kitab fiqh hari ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang bermanfaat ini kita dapat mengamalkanlah apa yang kita belajar dan seperti yang saya cakap tadi, kita sampaikan ataupun kita share, insyaAllah. Ada dua cara Nabi kenal kita, iaitu yang pertamanya anggota wuduk kita bercahaya di akhirat nanti hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW yang anggota wuduknya bercahaya, masya-Allah. Jadi istimewa sangat kita kan. Yang keduanya Allah wakilkan malaikat bagi tahu kepada Rasulullah nama orang yang berselawat serta nama ayahnya sekali. Dua kelebihan ya Allah, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan ibadah kita, dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan barakah dan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim pengurusan Gema Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah Gema Nur Iman. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Sedikit perhebahan kuliah hari ini Ustazah. Pada pukul 5.15 petang hari ini, kuliah asal kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Dan pukul 8 malam hari ini, pukul 8.15 malam hari ini bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan surah Yasin, tahlil, tazkirah, doa dan surah Al-Mulk, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustazah. Sebelum tu saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik kekurangan itu daripada saya sendiri yang selalu gurau-gurau. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil masa dan waktu sedikit ini. Selepas ni ada kitab ringkasan Riyadhus Shalihin bersama laman ilmu Green Space. Bolehlah singgah dekat FB saya ataupun link yang saya akan share dengan Kak Amira nanti dalam grup. Moga-moga semuanya boleh singgah juga. Seperti mana Kak Amira buat hebahan tadi tu kan. Ini hebahan khusus. Dia back to back untuk kelas pagi ni. Moga-moga Allah izin untuk singgah. Walaupun sebentar insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na wa la matba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muslimina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beransur dulu Terima kasih semua alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak betul peminat Ustazah Nulia. Terima kasih semua. Terima kasih Mira. Okey, mungkin dulu. Kak Mira. Bonda pun minat juga Mira. Bonda minat juga Azina. Bonda minat Amy. Ya, Dewan. Zarita ni Zarina ni adik-beradik ke?
Minat budak lakai. Ya betul. Ha? Sebab saya nampak muka dari segi feature, hidung, mulut, tersenyum. Sama Mira ini nak je. buka ni pada. Dari mana Zarina dengan